tu semua tengok belakang. Memang lapang ke macam mana? Biasa je ke saya punya mata yang lapang? Tak, saya rasa macam entah Apa dia? Dekat sikit. Oh, macam gitu. Dekat sikit kok lapang. Cakap cakap jauh. Kok lapang ya? Dekat sikit lapang pula ya. Tak mungkin sebab duduknya rapat-rapat. Jadi belakang tu nampak macam luas macam tu kan. Okey, baik. Yang belakang tak nak duduk depan? Yang di belakang tak nak duduk depan? Banyak lagi space. Boleh duduk depan. Tak nak? Nak penuhkan belakang ya? Suka duduk belakang. Kenapa nak sembunyi? Okey, baik. Alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk menyambung perbincangan kitab kita. Kitab apa? Fawaidul Fawaid. Kita masuk kepada bab yang berikutnya, topik yang berikutnya, iaitu topik kita yang kelima di sini. Minggu lepas kita dah habis bincangkan tentang bab yang keempat, ulama harus mewaspadai dunia. Jadi saya dah selesaikan perbincangan untuk topik yang keempat ini. Hari ini kita masuk topik kita yang kelima bertajuk sifat ulama as-su. Okey, ulama as-su. Kita baca sedikit terlebih dahulu sebelum saya jelaskan. Para ulama yang su ni maksudnya ulama yang menjual agama, ataupun kalau kita nak terjemah daripada sudut bahasa begitu saja, su ni maksudnya jahat. Jadi kalau kita kata dia ada melakukan su tu maksudnya kejahatan. Jadi di sini bila kita kata ulama as-su ialah ulama yang melakukan kejahatan. Namun dia terjemahkan di sini sebagai ulama yang menjual agamanya, ataupun bahasa yang biasa kita guna pada hari ini ialah penunggang agama. Maka dijelaskan kepada kita para ulama yang su, iaitu ulama yang menjual agama, seakan-akan duduk di pintu syurga seraya mengajak umat manusia dengan ucapannya untuk masuk ke dalamnya. Namun pada saat yang sama, amal perbuatannya justru mengajak orang ke neraka. Jadi ulama as-su ini, dia selalu akan ajak kita supaya kita melakukan kebaikan. Seolah-olah mengajak kita agar masuk ke dalam syurga. Ya, begitu. Tapi sebenarnya perbuatan dia itu adalah perbuatan yang mengajak kita masuk ke dalam api neraka. Setiap kali mereka berkata kepada umat manusia, marilah kita menuju syurga, maka setiap itu pula perbuatan mereka seakan mengatakan jangan dengarkan perkataan itu. Dengan kata lain, kita kata macam inilah, dia ajak kita masuk dalam syurga, tapi sebenarnya dia ada maksud yang sebaliknya. Okey, ada maksud yang lain. Dia orang kata indah kabar dari rupa, begitu ya. Baik, jadi dia kata di sini, seandainya seruan mereka itu benar, nescaya merekalah yang pertama kali menyambut seruan itu. Jadi, kalau betul mereka ini mengajak kita untuk masuk ke dalam syurga, maka dialah orang yang pertama akan menyahut seruan tersebut. Ini dengan kata lain kita kata, mereka ini bila dia ajak kita masuk syurga, dia ajak kita buat perkara-perkara yang baik, dia sendiri tak buat sebagaimana yang dia perintahkan. Okey. Baik, seterusnya, dari segi penampilan, para ulama su ini seperti penunjuk jalan. Namun pada hakikatnya mereka adalah para penyamun. Macam mana tu? Dari sudut penampilan, dia seolah-olah seperti penunjuk jalan. Tetapi sebenarnya dia adalah seorang penyamun. Macam mana tu? Kak Som nak cakap? Macam mana? Apa dia? Jahat lah. Sebenarnya dia bukan baik. Luarannya nampak baik, tapi sebenarnya dia bukan baik.
Macam penyamun, macam scammer Macam scammer kan, nampak baik kan. Oh cakapnya, orang kata pijak semut tak mati. Janji kita macam-macam. Tapi kemudian akhirnya kita pula yang terkena dengan dia. Scammer sekarang kita guna. Macam tu. Okey. Sekejap ya, bagi saya fikir. Penampilan luarannya elok tapi dalamnya tak elok. Kita nak kata macam tu. Kalau penunggang agama tu macam mana? Macam mana cik? Dah bangun dah. Salah bawa ajaran. Kalau kita kata daripada sudut penampilan tu macam mana? Penampilan tu maksudnya dari sudut pemakaian dia. Pemakaian dia nampak okey. Apa dia? Oh, pemakaiannya nampak Islam. Tapi saya bukan Islam. Dia bawa kesesatan. Bila kita lihat pada penampilan dia, nampak macam baik tapi sebenarnya mulut dia longkang macam gitu. Suka. Tak longkang juga. Nampak macam baik tau. Okay, nampak je baik. Pakai tudung labung kau. Baik sangat tengok dia kan. Alah, hai. Sekali ya Allah baru kita tahu perangai dia tak baik macam tu. Betul tak ni? Betul. Setuju. Kak ni cakap apa? Tengok saya macam nak telan ya. Hypocrite. Oh, nice. Okay. Hypocrite Kalau hypocrite tu dalam bahasa Islam kita panggil apa Bermuka-muka, tak jujur. Ada satu lagi istilah. Munafik. Okay. Ini yang kita kata, orang begini dia depan lain, belakang lain lah. Macam tu kan? Tetapi dia menggunakan agama untuk menutup apa yang ada pada diri dia yang sebenar. Ini yang berlaku kepada orang yang kita panggil sebagai penunggang agama itu tadi. Saya dah habis baca belum perenggan ni? Oh, penyamun tadi Dari segi penampilan, para ulama su ini seperti penunjuk jalan, namun pada hakikatnya mereka adalah para penyamun. Okey, ini sebagaimana kita lihat sebenarnya nak jelaskan kepada kita ada beberapa sifat. Sebelum saya masuk tentang munafik ni saya nak senaraikan terlebih dahulu sifat penunggang agama ni lah, ulama as-su tadi. Okey, pertama, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa orang yang begini mereka memiliki sifat pertama, dia ajak pada kebaikan. Tapi lupa pada diri sendiri. Okey, kita rujuk reference kita untuk poin yang pertama ini ialah surah Al-Baqarah. Husna. Kenapa sayang? Husna pegang apa tu? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-44. Okey, surah Al-Baqarah ayat yang ke-44. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Apa kata Allah dalam ayat ini? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Surah Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat ini,
Adakah kalian menyuruh manusia bil birri, kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, tetapi kalian lupa pada diri kalian, wa antum tatluna alkitab, dan kalian ini adalah orang yang membaca alkitab. Alkitab maksudnya ialah di sini kalau ikut kepada konteks kita Al-Quranul Karim. Afala ta'qilun, tidakkah kalian menjadi orang-orang yang memikirkan? Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-44 itu, Allah ingatkan kepada kita, adakah kita ni jadi orang yang suruh je orang lain buat baik, tapi kita lupa pada diri kita sendiri. Sedangkan kita adalah orang yang membaca Al-Quran. Maknanya kita adalah orang yang tahu tentang hukum hakam tu tadi. Kita suruh orang buat baik tapi kita tak buat. Dalam kitab Imam Ibn Kathir, dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, Imam Ibn Kathir rahimahullah, dia menjelaskan kepada kita bahawa yang ingin dimaksudkan dalam ayat itu tadi, iaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-44, ialah Allah tujukan kepada Ahlul Kitab dan juga orang munafik. Okey, Ahlul Kitab dan orang munafik. Itu yang tadi. Itu yang tadi kita sebut bahawa penunggang agama tu kan, dia seperti orang munafik. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-44. Jadi Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Dia kata bahawa yang nak dimaksudkan pada ayat ini, Allah tujukan ia kepada orang munafik. Orang munafik ini bila mereka suruh orang lain berpuasa, suruh orang lain solat, tapi mereka tak buat sebagaimana yang mereka perintahkan. Maka sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menyebut ayat itu tadi untuk mencela perbuatan orang munafik yang suruh kita buat baik tapi dia sendiri tak buat perkara tersebut. Maknanya dia lupakan pada diri dia sendiri. Dan ini menjadi satu anjuran, okay? Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia kata apa? Ayat ini mengajarkan kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, kita perlu jadi orang yang sentiasa bersegera kepada kebaikan. Jangan kita tunda-tunda untuk melakukan kebaikan. Yang mana bila kita ni menyeru orang lain supaya buat baik, kita perlu sentiasa menjadi orang yang pertama melakukan perbuatan tersebut. Saya nak bawa kisah tentang perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, tak silap saya pernah baca ataupun saya pernah jelaskan tentang kisah itu. Yang mana asalnya ianya adalah sebuah perjalanan yang Nabi SAW kumpulkan masyarakat Islam daripada pelbagai daerah yang menganut agama Islam. Dia bukan sahaja daripada Madinah. Okay, Nabi kumpulkan mereka yang memeluk agama Islam, mereka yang menganut agama Islam, siapa-siapa yang nak menunaikan umrah bersama dengan Nabi pada tahun itu, diajak untuk ikut bersama dengan baginda. Tapi kemudiannya tak jadi kan? Ini perjanjian Hudaibiyah. Itu yang membawa kepada perjanjian Hudaibiyah, yang mana terikatlah perjanjian bahawa mereka perlu pulang ke Madinah kembali dan menunaikan umrah pada tahun yang berikutnya. Okey, dia agak tense sikit cerita tu. Maksudnya dia agak stres di mana para sahabat semua dah lama tak masuk Makkah. Prinsipnya begitu. Kita kalau dah lama tak masuk Makkah, kemudian kita nak masuk Makkah, bila ada banyak ujian dan cabaran, apa rasanya? Tiba-tiba flight delay, tiba-tiba hotel tak ada, kan? Semua tiba-tiba lah. Tiba-tiba kereta rosak kat tengah jalan, apa rasanya? Stres kan? Stres. Okey, itu yang berlaku ketika Nabi SAW nak pergi masuk ke Makkah tu tadi. Stres, keadaannya very tense. Kita kata, ya Allah, datang ramai orang, delegasi daripada Makkah ni, mereka ni nak halang Nabi daripada masuk ke Madinah, masuk ke Makkah. Yang mana saya dah pernah jelaskan, mereka ingatkan bahawa Nabi ni datang ke Makkah ialah untuk berperang.
Sedangkan pada waktu itu, tidak ada senjata yang dibawa melainkan senjata untuk digunakan sebagai keperluan harian. Orang kata pisau untuk potong daging, gitulah. Bukan pisau yang pedang betul-betul nak pergi perang tu, bukan begitu. Tapi di sini kita lihat seorang demi seorang wakil, dihantar kepada Nabi SAW yang mana menghalang niat Nabi SAW bersama dengan para sahabat untuk pergi berperang. Saya tak boleh lah. Dia tengok muka saya macam tu. Macam ada something wrong tu. Depan depan. Bayangkan kalau Kak Som tengok saya macam tu. Apa? Ni. Okey, jadi kita lihat situasi itu berlaku dalam keadaan yang begitu tertekan, yang mana para sahabat ni sangat-sangat nak masuk Makkah. Bukan semata-mata kita kata di situ untuk melepaskan rindu pada tanah kelahiran, tetapi ialah untuk menunaikan ibadah umrah. Namun apa yang berlaku, mereka disekat dan Nabi SAW menyambut. Maksudnya Nabi ni okeylah. Nabi kata kita beralah macam tu. Keadaan tersebut menyebabkan ramai di kalangan sahabat rasa kecewa. Mereka rasa kecewa, mereka tak dapat masuk Makkah untuk menunaikan ibadah umrah itu. Sehingga Umar, dia pernah berkata kepada Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, bukankah Nabi kata kita akan menunaikan umrah pada tahun ini? Bukankah kita akan menunaikan umrah pada tahun ini? Jadi Abu Bakar kata, ya betul, Nabi kata begitu. Kan Nabi kata begitu. Dia tanya lagi kepada Nabi, bukankah Nabi kata kita ni akan tunaikan umrah pada tahun ini? Abu Bakar kata, ya betul. Tetapi apa yang Nabi kata tu tak semestinya ia akan terjadi. Betul tak? Kita plan banyak perkara dalam kehidupan kita, tapi adakah ia akan jadi sebagaimana yang kita inginkan? Belum tentu. Kerana takdir Allah itu sentiasa dia melangkau segala-galanya. Hari ini kita plan A, mungkin bila waktu kejadian dia jadi B. Allahu a'lam, kita tak tahu. Itu yang Abu Bakar kata kepada Umar. Adakah engkau ni akan jadi orang yang mengingkari Rasulullah SAW? Seolah-olah Umar ni macam dah tak percaya lagi dah pada Nabi. Kan cara dia tanya Abu Bakar tu seolah-olah Nabi tu bedek kita ke? Macam gitu. Cara dia tanya. Itu yang Umar kata, sejak hari itu aku banyak beristighfar kepada Allah. Kerana dia menyesal, dia meragui apa yang Nabi SAW sebutkan, apa yang Nabi SAW plan. Tetapi Umar lupa, Nabi juga adalah manusia biasa yang mana berlaku takdir ke atas Nabi SAW. Jadi Umar dia kata, aku menyesal dengan persoalan yang aku utarakan. Namun yang kita nak kata dia di sini, para sahabat pada waktu itu yang mengikuti Nabi SAW, mereka rasa very disappointed. Sangat-sangat kecewa. Dan mereka tak boleh terima kenapa kita tak boleh masuk Makkah pada waktu itu. Dan kenapa Nabi terima perjanjian yang dibawa oleh kaum Quraisy Makkah itu dan kenapa Nabi bersetuju dengan mereka. Mereka tak dapat terima apa yang cuba Nabi SAW lakukan. Dan di akhir kisah ini, Nabi perintahkan kepada para sahabat. Nabi kata kepada mereka, kum, bangunlah kalian semua. Kalian korbankan binatang kalian yang kalian bawa sebab ada yang niat untuk berkorban di Makkah. Jadi mereka bawa kambing mereka bersama. Lalu Nabi kata apa? Potong rambut kalian. Maknanya kita ni kalau dah potong rambut, maknanya kita dah selesai daripada umrah tu kan. Dia begitu. Jadi Nabi SAW kata begitu kepada para sahabat. Sebanyak 3 kali Nabi perintahkan kepada mereka, bangun, potong rambut, korbankan binatang yang kalian bawa. Namun tidak ada seorang pun yang bangun pada waktu itu. Semua orang buat dono je kita katakan. Suruh bangun semua buat bodoh tak payah, malas kan, sebab kita dah kecewa sangat. Semua tak nak bangun. Nabi sebutkan sebanyak 3 kali.
Jadi apa yang berlaku? Nabi SAW baginda masuk dalam kemah Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah isteri yang ikut dalam perjalanan ini. Bila Nabi masuk, Nabi kata kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, tak ada orang nak dengar kata saya." Nabi mengadulah kan dekat isteri dia, tak ada orang nak dengar cakap saya ni. Suruh potong rambut, tak ada pun yang nak potong rambut kan. Tak ada yang nak cukur rambut tu. Suruh korbankan, tak ada pun yang nak korban. Semua buat bodoh je. Kemudian Ummu Salamah kata gini kepada Nabi, "Adakah anda ingin mereka semua lakukan sebagaimana yang anda perintahkan?" Nabi kata, "Ya, aku nak mereka semua berkorban ataupun aku nak mereka semua gunting, cukur rambut masing-masing. Sebab kita dah tak pergi umrah dah. Walaupun kita dah tu niat tadi kan, kita dah tak pergi umrah." Ummu Salamah kata gini, "Jangan kata apa-apa. Anda keluar daripada kemah ini, anda panggil tukang cukur anda, cukur rambut, kemudian korbankan binatang korban anda." Nabi SAW pada waktu itu, Nabi ikut sebagaimana yang Ummu Salamah radhiyallahu anha sarankan. Nabi keluar, Nabi tak cakap banyak, Nabi cukur rambut Nabi, panggil orang, siapa cukur rambut aku, cukur rambut Nabi, kemudian Nabi korbankan binatang korbannya yang dibawa untuk berkorban. Pada saat itu juga, dalam riwayat ini, yang saya baca ni riwayat Imam Al-Bukhari ya, dalam riwayat Imam Al-Bukhari ini menjelaskan kepada kita, pada waktu itu bila para sahabat radhiyallahu anhum mereka lihat Nabi cukur kepala baginda, bila mereka lihat Nabi SAW mengorbankan binatang korban baginda, masing-masing semua bangun. Semua bangun. Buat sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Ini menunjukkan kepada kita, bila kita nak suruh orang buat satu perkara yang baik, dia bermula dari diri kita. Itu yang cuba Ummu Salamah radhiyallahu anha beritahu kepada Nabi. Kita nak suruh orang buat perkara yang baik. Kalau kita lupa pada diri kita sendiri tak buat, macam mana orang nak ikut? Contoh, saya cerita berdentam-dentum kan, pong-pang, kita katakan. Cakap kita kena sabar, Allah bagi syurga kepada orang sabar. Tok bila sampai part saya, semua muslimah ni menyaksikan, Saudara Sakinah tu mengarang kau, teruk betul je tu. Apa rasanya? Dia cakap dia tak buat ya Allah, teruk perangai dia rupanya, ya Allah. Bila sekali kena pada dia punya mengamuk, tudung pun boleh tanggal kau. Macam tu mengamuk dia. Teruk perangai dia. Dia ajar kita pasal sabar. Sabar tu dapat syurga. Tapi syurga pun hilang. Macam tu kita kata. Syurga dia pun hilang. Nampak tak maknanya kita ni, kalau saya begitu, saya tak buat sebagaimana yang saya perintahkan. Kita ajar orang ramai, sabar. Bila kena part kita, orang tengok, sabar ke tak dia tu? Elak. Satu benda pun tak ada pada dia. Tak ada. Kita macam mana kalau kita tengok, disappointed tak? Of course. Saya kata ginilah, kalau kita dengar cerita-cerita ustaz mengamuk ke, ustazah marah-marah ke, apa rasanya? Liza pun, tak suka. Kenapa kita tak suka? Sebab mereka adalah orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Betul tak? Asatiza, kita ni penceramah, kita ni ajak orang kepada kebaikan. Tak ada asatiza yang ajak kepada kemungkaran. Jom kita rompak bank, ada? Tak ada. Jom kita pijak makcik tu punya kaki. Tak ada. Kalau dia jahat macam mana pun, kita akan ajak orang kepada kebaikan. Tapi bila once kita dah nampak orang yang ajak kepada kebaikan ini, dia tak buat sebagaimana yang dia perintahkan, sebagaimana yang dia ajak, kita akan rasa kecewa. Kenapa ustazah tu perangai dia macam gitu Itu persoalan tau, persoalan pertama. Kita akan kata, yelah manusia biasa, kan ustazah pun manusia biasa, tak terlepas daripada dosa. Kita akan cakap gitu. Tapi satu persoalan yang akan ada, terdetik pada dalam kepala kita ni, kenapa ustazah tu perangai gitu Kan? Contoh Kak Ina, saya Kak Ina kan. Kalau masa pergi umrah hari tu saya marah-marah, apa Kak Ina rasa? Ustazah Sakinah teruk perangai.
Itu dahsyat tau masa saya pergi umrah dengan Kak Lina. Kalau nak cerita boleh nangis balik weh. Boleh nangis balik, betul. Ya Allah. Kita kata kalau kita stranded dekat Maldives ke, okey lagi cantik. Dekat KL kau, ya Allah ya Tuhanku. Satu hari duduk situ. Tak ada dalam package. Tak ada dalam package. Sampai-sampai hotel tak ada, tunggu lama berjam-jam dekat lobi. Ya Allah. Memang menguji kesabaran. Kak Lina kata, Ustazah macam mana ya Ustazah? Kita nak buat apa Saya sabar. Tak apa Kak, kita sabar dulu sabar. Cuba kita serang dia Kak Lina. Macam mana agaknya? Tapi kalau saya gitu semua serang tu. Orang tunggu saya tahu saja. Kita tunggu ni contoh teladan daripada Ustazah Sakinah ni. Macam mana dia nak buat apa? Bila kita relax, semua orang relax. Nampak tak? Kita sebagai asatizah ni, bila kita berhadapan dengan satu perkara yang mungkin menyesakkan jiwa, bila kita tenang, kita ajak orang lain supaya tenang kan? Masya Allah, tabarakallah. Dia berjalan dengan baik lah walaupun tak berapa nak baik sangat waktu tu. Dia berjalan dengan baik. Akhirnya pulanglah kita ke Singapura dengan keadaan yang aman dan damai. Akhirnya kita jadi orang yang berlapang dada, tak tahu apa yang berlaku pada waktu itu. Masya Allah, tabarakallah. Terus COVID tutuplah Makkah tu, tak boleh masuk-masuk dah. Itu hikmahnya kenapa kita sabar. Nampak tak? Kalau tak sabar hilang pahala tu. Nak pergi waktu tu nak buat umrah tu kan. Kita nampak begini, Masya Allah, tabarakallah. Seorang yang dipandang, ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah tadi, dengan dalil yang saya bawakan berkenaan dengan Nabi SAW. Kita ni, kalau kita nak seseorang buat apa yang kita perintahkan dari sudut kebaikan, ia mesti bermula daripada diri kita. Kan? Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ada menyebutkan kepada kita tentang apa yang Nabi SAW lihat ketika baginda diisrakan. Ini peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Nabi SAW diperlihatkan dengan pelbagai azab yang akan berlaku kepada penghuni neraka. Antara azab yang Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan untuk dilihat ataupun diperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah azab yang dikenakan kepada satu golongan yang mana Nabi kata apa? Tu'radu shifahuhum bimaqarid min nar. Bibir mereka digunting-gunting dengan gunting daripada api neraka. Gunting diperbuat daripada api, macam mana rupanya? Bayangkan sendiri. Tapi bukan api yang kita dekat stove tu, bukan. Api neraka. Dahsyat maknanya. Jadi ada satu golongan yang Nabi lihat di tempat ini, mereka ni Allah letakkan azab kepada mereka, bibir mereka digunting-gunting dengan gunting daripada api neraka. Nabi tanya kepada malaikat yang membawa baginda berjalan-jalan pada malam itu. Nabi tanya, wahai malaikat, siapakah mereka semua ini? Kenapa mereka dikenakan dengan azab yang sedemikian? Malaikat menjawab, malaikat kata apa? Qalu khutaba'u min ahli dunya. Mereka adalah penceramah-penceramah ketika mereka berada di dunia. Kena ke depan Okey. Penceramah-penceramah ketika mereka di dunia, mereka hidup sebagai penceramah, motivator, mereka hidup sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, sentiasa bercakap, khutbah. Khutbah tu maksudnya orang yang berkhutbah. Ni guru biasa begitu keadaan dia. Lalu Nabi kata apa? Malaikat ni jawab apa kepada Nabi? Kanu ya'muruna an-nasa bil bir. Mereka ini ajak orang lain kepada kebaikan. Wa yansawna anfusahum, tapi mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ajak orang lain pada kebaikan, tapi mereka lupa bahawa mereka juga perlu melakukan kebaikan sebagaimana yang mereka ajak itu tadi. Afala ya'qilun, dan tidakkah mereka itu berfikir? Hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dia adalah hadis yang menguatkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-44 tu tadi. Okey, saya kuatkan perbincangan ni, poin ini dengan hadis riwayat. Kalau saya letak HR, maknanya hadis riwayat. Hadis riwayat Imam Ahmad, sanadnya sahih.
Okay, maknanya hadis boleh diakui untuk diguna pakai dan diamalkan. Ceritanya benar, tidak, bukan cerita yang dongeng. Hadis riwayat Ahmad, sanadnya sahih berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa Mi'raj. Maaf, peristiwa Isra. Jadi dalam peristiwa itu Nabi SAW melihat azab yang Allah kenakan kepada orang yang mana dulunya semasa hayat dia adalah seorang penceramah, tapi kemudian bila dia ajak orang lain kepada kebaikan, dia lupa pada diri dia dan dia tak fikir, aku ni ajak orang pada kebaikan tapi aku sendiri tak buat. Dia macam kita lah ya, ibu-ibu kan, kita suruh anak kita solat tapi kita tak solat. Macam tu. Kita suruh anak kita belajar mengaji, kita tak ngaji kan. Ngaji, nanti kalau mak mati boleh baca Yasin. Kita cakap gitu. Tapi kita pandai baca Yasin, tak pandai baca Yasin. Kita pula masalahnya. Tak apa, mak tak pandai, tak apa. Yang penting anak-anak mak pandai. Tak boleh gitu. Anak tu pun nak buat, kata, ya Allah, hai mak aku ni. Dia suruh kita baca tapi dia tak tahu nak baca macam mana. So dalam keadaan yang sedemikian, kita perlu mulakan terlebih dahulu. Kita nak jadikan anak kita ni orang yang suka kepada majlis-majlis ilmu. Maka kita perlu terutamanya terlebih dahulu pergi ke majlis-majlis ilmu. Kan? Di sini kita lihat sebagaimana yang tadi Nabi SAW lakukan. Bila dia lakukan terlebih dahulu, itulah yang menjadi punca orang lain buat juga sebagaimana yang dia lakukan. Okay, dalam hidup kita juga begitu. Untuk mengelakkan kita daripada masuk dalam kategori sifat penunggang agama itu tadi, kita perlu sentiasa menjadi orang yang pertama ataupun bersegera kepada kebaikan yang kita arahkan pada orang lain. Okey, kita masuk kepada yang kedua di sini. Sifat yang kedua, suruh tapi tak buat. Yang tadi ajak pada kebaikan tapi dia lupa pada diri dia sendiri. Pada poin yang kedua ini, saya nak datangkan satu dalil di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah As-Saff pada ayat yang kedua hingga ketiga. Okey, ini azab ataupun kita panggil apa ya? Celaan bagi orang yang dia ajak orang lain buat perkara yang baik tapi dia tak berkata, bahkan dia tak buat, bahkan dia buat yang sebaliknya. Dalam surah As-Saff ayat yang kedua hingga ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata sesuatu yang kalian tidak lakukan? Ini Allah Subhanahu Wa Taala seru kepada kita orang-orang yang beriman. Kenapa kalian buat sesuatu, kenapa kalian kata sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kemudian pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sambungan pada seruan Allah itu tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bagi seseorang yang mana dia berkata tetapi dia tidak melakukannya. Allah benci kepada orang yang mana dia berkata tetapi dia tidak melakukannya. Imam Ibn Kathir rahimahullah, saya masuk lagi pada pentafsiran Imam Ibn Kathir di sini. Tadi surah Al-Baqarah ayat 44 juga saya ambil pentafsiran daripada Imam Ibn Kathir. Dalam surah As-Saff ayat yang kedua hingga 3. Okey, dalil kita. As-Saff 2 hingga 3. Okay, Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia jelaskan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak beritahu kepada kita
kalau kita cakap sesuatu, kenapa kita tak tunaikan? Ataupun bila kita janji sesuatu, kenapa kita tak tunaikan apa yang kita janji? Dan ini merupakan ciri-ciri sifat munafik. Yang bila dia cakap, dia bohong. Kan? Ada kan hadisnya kan? Apa dia Kak Som? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa ciri dulu? 4? Berapa? 3. Okey, kita ambil 3 dulu Yang famous, hadis yang famous. Ayatul munafiqi thalas, Nabi kata. Tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Okey, pertama apa? Bercakap tapi berbohong. Idza haddatha kadzaba. Siapa punya kerja ni? Dah pakai tapi tak ada tindak tutup. Jangan cakap saya pula nanti. Okey. Bercakap tapi bohong. Idza haddatha kadzaba wa idza, kalau dia janji tak tepati. Okay. Iza wa'ada akhlafa. Janji tak tepati. Ada yang ketiga? Apa? Suara siapa tu? Diberikan amanah tetapi dia mengkhianati amanah tersebut. Okey, iza tu mina khana. Saya ingat bahasa Arab je, nak terjemah tu, sebab tu saya minta bantuan minta bantuan nak terjemah macam mana Okey, iza tu mina khana. Jika sekiranya diberikan amanah, dia khianat. Nampak tak? Okey, diberikan amanah, dia khianat. So kita ada 3 di sini, bercakap tapi bohong, janji tak tepati, diberikan amanah, dia berkhianat. Baik. Lecehlah duduk je kat sini, ya Allah. Penat saya, ya Allah. Duduk je sini kan. Bangun duduk. Aduh. Perjuangan betul. Okey, kita lihat di sini. Ada 3 ciri orang munafik yang Nabi SAW sampaikan kepada kita supaya kita jauhi agar kita tak masuk kepada celaan ayat surah As-Saff ayat 2 hingga 3 yang tadi Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata tapi kalian tidak melaksanakan kata-kata kalian? Besar kebencian Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berkata tetapi tidak melaksanakannya. Baik, Imam Ibn Katsir rahimahullah didatangkan kepada kita dengan 3 ciri orang munafik bagi menguatkan perbincangan ayat dalam surah As-Saff 2 hingga 3 tersebut. Jadi dia kata ini sebenarnya merupakan satu celaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang munafik, yang mana kebiasaannya mereka ini memang luarannya nampak beriman kepada Allah, tapi dalam hati mereka tidak sedemikian. Dan Nabi SAW datangkan kepada kita, orang yang munafik ni kalau kita nak tahu ciri dia macam mana, satu, dia kalau cakap dia selalu bohong. Okey, maknanya cakap tak buat, betul tak? Dia kalau berjanji, dia tak tepati, sama juga cakap tak buat. Betul tak? Diberikan amanah, dia khianati. Amanah ni bila kita berikan, nanti pukul 2 Ustazah Sakinah sampai. Ustazah Sakinah sampai. Kau tahu tak nak buat apa? Ni amanah ni. Aku tahu. Dia kata aku tahu kan? Maknanya dia cakap kan? Dia cakap, dia mengaku dia tahu. Tapi dia buat, dia tak buat. Ketiga-tiga ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang tersebut dia bercakap. Dia mengaku ada sesuatu yang dia lafazkan tetapi dia tak buat sebagaimana yang dia ucapkan. Sebab tu Allah kata kabura maqtan. Besar kebencian Allah kepada orang yang mana dia cakap tapi dia tidak buat. Sebab itu ada sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi beritahu kepada kita peristiwa yang berlaku di hari kiamat tentang penghuni-penghuni dalam api neraka ini. Nabi kata
tarrajulu, akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat ini, di mana dia, Allah Subhanahu wa taala campakkan dia ke dalam api neraka. Bila dah dicampakkan ke dalam api neraka, apa yang berlaku? Nabi SAW kata apa? Terburai isi perut dia. Terburai. Kita kalau isi perut terburai macam mana? Pernah nampak penanggal? Tak pernah nampak Na'udzubillah, jangan nampak. Saya nampak macam gitu kalau cerita lah kan. Kalau cerita nampak kepala, lepas tu ada macam perut-perut, isi perut gitu kan. Wallahualam lah betul atau tidak ya. Saya tak tahu. Na'udzubillah, jangan Allah SWT nampakkan. Jadi lelaki ini, Nabi kata apa? Allah campak dia dalam api neraka. Allah campak dalam api neraka, terburai isi perut dia, keluar semua usus-usus perut dia tu. Kemudian apa berlaku? Dah dalam keadaan yang begitu, dia pusing kan. Ni, sorry ni. Macam tu kan? Dia pusing macam tu. Seperti Nabi kata, seperti himar, seperti keldai yang dia gandum tu. Biasa nampak dekat TV kan? Keldai yang diperintahkan, ditugaskan untuk pusing gandum tu. Penghuni neraka yang lain tengok lelaki ini, semua rapat-rapat pergi kat dia. Kau kenapa? Gitu kan? Kau kenapa? Ya fulan, kau kenapa? Kenapa engkau macam gini? Yang datang dekat dia tu semua kenal lelaki ni siapa. Dan mereka tanya kepada dia, bukankah dulu engkau orang yang ajak kita untuk buat baik? Bukankah dulu engkau orang yang larang kita supaya jangan buat benda-benda mungkar ni? Bukankah engkau orang yang begitu? Tapi kenapa engkau dalam api neraka, dalam keadaan perut engkau terburai, engkau pusing-pusing macam ni? Lelaki ni pun jawab, na'am, ya, memang. Aku di kalangan orang yang mengajak kalian untuk buat perkara yang baik. Tapi masalahnya aku tak buat sebagaimana yang aku perintahkan. Aku betul, aku di kalangan orang yang mana cegah kalian buat perkara, cegah kalian tinggalkan, mana tinggal perkara-perkara yang Allah haramkan. Tinggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala kata jangan buat. Masalahnya aku buat perkara itu. Ini azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada penghuni neraka yang mana ketika dia di dunia, dia adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Dia cakap hal-hal yang baik, tetapi dia tak buat sebagaimana yang dia ajak. Bahkan dia buat perkara yang sebaliknya. Dia suruh orang jadi orang yang amanah, tetapi dia khianat. Dia yang buat. Dia ajak orang supaya sabar, tapi dia sendiri yang tak sabar. Dia ajak orang supaya jangan makan rasuah, dia sendiri yang makan rasuah. Ini yang berlaku kepada orang yang mana dia suruh tapi tidak buat, bahkan dia buat sebagaimana yang sebaliknya daripada apa yang dia suruh. Jadi Nabi SAW ingatkan kepada kita, ancaman-ancaman ini real ya, dia bukan cerita-cerita kosong. Dia bukan Nabi SAW cerita untuk takut-takutkan kita, tidak. Tetapi inilah yang akan berlaku dalam api neraka. Kita akan jumpa ataupun kita akan nampak ada golongan yang sedemikian, iaitu penunggang agama. Sebab tu kita tak hairan kenapa hari ini ada orang-orang yang begini. Yang pecah amanah tapi di kalangan ahli agama contohnya, kan? Yang baik tapi sebenarnya sebaliknya buat perkara-perkara, ada masalah-masalah daripada sudut perilaku, tingkah lakunya. Orang yang begini ia wujud. Sebab tu Nabi SAW ingatkan kepada kita, tujuannya agar kita ni hindari perangai-perangai yang seperti ini ataupun sifat-sifat yang sedemikian. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada perenggan yang berikutnya di sini. Minta maaf Hadis yang tadi saya bawakan untuk menyokong surah As-Saff tadi, hadis riwayat Imam Muslim. Tentang cerita pusing-pusing tadi. Cerita pusing-pusing. Cerita pusing-pusing Okey, tak apalah. Sebab saya tahu mesti ingat benda tu sampai balik. Okey. Dia akan ingat hadis yang saya buat tadi sampai balik. Sampai bila ni? Ustaz Sakinah pusing-pusing dalam dewan solat kau. Macam merry go round. Okey. Hadis riwayat Muslim. Hadis pusing-pusing ya.
Okey, baik. Kita baca kepada perenggan yang berikutnya di sini. Saya nak selesaikan perbincangannya. Apabila Allah, masuk perenggan yang ketiga. Apabila Allah menjadi satu-satunya maksud dan tujuan anda, nescaya semua kurnia akan mengikuti dan mendekati anda. Anda boleh mulai mendapat kurnia itu dari bahagian manapun yang anda inginkan. Akan tetapi, jika maksud dan tujuan anda hanya ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, maka anda tidak akan mendapat kurnianya. Kerana kurnia itu berada di tangan Allah, bahagian dari Allah dan merupakan salah satu perbuatan Allah. Dan apabila anda telah mendapatkan Allah, maka kurnia tersebut secara inklusif dan terikut boleh anda raih. Baik, sebenarnya saya lupa nak jelaskan macam ni. Sebelum tadi masuk pada perenggan tu. Kita dah bincangkan tadi tentang azab yang dikenakan kepada penunggang agama tu tadi. Ada dua ciri utama, sifat utama yang boleh kita lihat sebagaimana yang telah saya senaraikan tadi. Beserta dengan hadis ayat Al-Quran juga penyerangan daripada para ulama berkaitan dengan ataupun tafsiran para ulama berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Mungkin kita bertanya pada diri kita, kenapa terjadinya sedemikian? Sedangkan mereka adalah orang yang baca Al-Quran, mereka faham isi kandungan Al-Quran dan mereka mengajar kepada orang ramai tentang kebaikan-kebaikan ini. Tapi kenapa mereka jadi begitu? Mungkin itu persoalan yang kita ada pada diri kita. Baik, di sini ialah Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah bila didatangkan perenggan ini, dia ingin beritahu kepada kita mengapa ada di kalangan ulama, kita panggil mereka ulama as-su itu tadi, ialah kerana mereka mengikut kepada hawa nafsu mereka. Ia sebagaimana ayat yang saya bacakan pada minggu lepas, iaitu pada surah Al-A'raf ayat yang ke-176, tak silap saya, betul tak? Ke salah? Kejap 176, betul. Okay, surah Al-A'raf ayat 176. Tengok muka surat 342. Di situ ada. Okay, yang saya baca pada minggu lepas. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat itu, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Mereka yang belajar agama, yang faham agama tapi mereka tak buat sebagaimana yang mereka ajar ataupun mereka lupakan pada diri mereka sendiri. Allah kata, kalau kami inginkan, mereka semua itu akan kami tinggikan darjat mereka. Cuma masalahnya, walakinnahu, tapi masalahnya jiwa mereka, hati mereka lebih cenderung kepada dunia. Mereka lebih mementingkan keduniaan mereka. Wattaba'a hawa, mereka mengikut hawa nafsu mereka, keinginan-keinginan yang ada dalam diri mereka, yang mana keinginan-keinginan ini adalah keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan yang melanggar syariat untuk mereka memuaskan nafsu mereka. Jadi itu berlaku kepada ahli ilmu, golongan yang belajar agama tapi tidak melakukan ataupun tidak melaksanakan sebagaimana yang mereka pelajari. Dan di sini sebab tu Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia kata apa? Apabila anda ini, kalau kita, macam mana kita nak selamatkan diri kita? Iaitu menjadikan Allah sebagai tujuan kita yang utama dan pertama dalam hidup. Itu boleh menyelamatkan kita. Iaitu menjadikan akhirat sebagai tujuan kehidupan kita. Tapi kalau kita jadikan dunia sebagai tujuan hidup kita, kita akan kalah dengan kehendak ataupun apa yang ada di sekitar kita berkaitan dengan dunia ini. Okey, saya baca seterusnya di sini. Namun apabila kurnia itu yang menjadi tujuan anda, iaitu kita inginkan setiap sesuatu yang ada di dunia ini, kemewahan, pangkat, status, darjat, ya, tak boleh kena sikit. Ni semua orang macam ni kan. Kalau dia tak boleh rasa orang lebih sikit daripada dia. Ini adalah walaupun dia berilmu. Orang yang begini, dia ada masalah jiwa. Bukan kena masuk ayam bukan. Tapi masalah jiwa yang menyebabkan dia tak tenang melihat orang lain senang. Dia tak tenang melihat orang lain lebih daripada diri dia.
walaupun kita kata dia hafal Quran macam tu kan, walaupun dia hafal hadis walaupun kita kata dia pandai dalam ilmu fiqh tapi belum tentu jiwa dia adalah jiwa yang betul-betul kerana akhirat. Sebab tu dia boleh berlaku tadi orang yang menunggang agamanya sendiri. Dan di sini Imam Ibn Qayyim kata apa? Jika anda telah mengenal Allah dan merasa begitu dekat dengannya, kemudian anda berpaling darinya kerana mencari keutamaan, maka Allah tidak akan memberikan keutamaan itu kepada anda sebagaimana hukuman atas keberpalingan anda darinya. Dengan demikian, anda akan kehilangan Allah sekaligus kehilangan keutamaan tersebut. Dia senang kata macam ni Muslimah. Hidup kita ini, kita keluar sedikit lah. Kita jangan fikir tentang penunggang agama ni sahaja. Sebab kita ni hidup ada pelbagai macam profession, kita ada pelbagai macam jawatan, ada pelbagai macam kehendak dalam hidup kita ini. Yang penting begini, kalau kita tujuan hidup kita ialah akhirat, setiap sesuatu keutamaan dunia dan akhirat Allah akan bagi kita. Tapi kalau kita mengejar kehidupan kita ini semata-mata untuk dunia, kita hanya akan dapat dunia itu sahaja. Akhirat kita tak dapat. Masih ingat lagi tak hadis yang saya lukis berkenaan dengan 4 persegi tu? Fitri ingat? Macam mana Fitri? Okay, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Fitri. Dengar tak Fitri cakap apa? Tak dengar. Alah, macam mana ni? Tanya Fitri lah semua ramai-ramai. Lepas ni mesej dia. Saza malas. Boleh Saza Saza malas. Saza malas nak cerita balik. Okay, tak apa. Biasalah kita ni manusia mudah lupa. Okay, macam tu kan. Kita ni kadang-kadang kita lupa. Banyak sangat Saza ajar. Macam-macam dalil Saza bagi Saza. Satu benda pun kita tak ingat kan. Okay, baik macam ni. Saya bawakan kembali, saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini dengan mengingatkan hadis yang Nabi SAW sebut. Wih, kuatnya. Tentang hidup kita ni. Nabi SAW, Nabi kata, para sahabat, di kalangan sahabat mereka cerita, ada pada satu hari Nabi SAW menggariskan 4 persegi di atas tanah. Ni 4 persegi ke rectangle? Boleh terima? Boleh Macam rectangle je. Okey lah, boleh. Rectangle panjang lagi. 4 persegi, khatta murabba'an. Dalam bahasa Arabnya 4 persegi kita panggil sebagai murabba'an. Nabi dia gariskan 4 persegi ini. Okay. Bila Nabi gariskan 4 persegi ini, mereka kata Nabi pun menggariskan satu garisan di dalam. Dan satu lagi garisan di luar. Seterusnya Nabi letakkan garis-garis kecil di dalam kotak tu bagi menemani garis yang panjang dekat tengah tersebut. Okey. Kemudian Nabi SAW tanya kepada para sahabat, adakah kalian tahu apakah ini? Nabi pun kata, ini adalah manusia. Warna hijau boleh nampak? Okey. Ini adalah manusia. Garis yang tengah ini, Nabi kata ini manusia. Ini amaluhu. Amaluhu maksudnya angan-angannya yang panjang. Okay, kita semua ada angan-angan kita kan dalam hidup. Okay, angan-angan manusia ini. Yang kotak ni, okay, ni tadi macam Fitri kata, ini Nabi kata ia adalah ajal kita. Yang mengitari kehidupan manusia itu tadi. Kita ada garis-garis kecil ni, okay. Nabi kata garis-garis kecil ini adalah ujian dan dugaan dalam kehidupan manusia. Yang mana Nabi kata ujian itu dia akan datang silih berganti. Bila satu dia down, ini akan up. Dia macam tu tau.
Okay, dalam hadis Nabi sebutkan begitulah, ni saya guna bahasa saya jadi mudah faham. Bila ini dah jatuh, kita ada lagi satu. Jatuh, satu lagi, sampailah kita mati. Keadaan begitu. Okay, hidup kita ni sebagai manusia. Yang saya nak kata berkaitan tentang hadis ini, Nabi SAW ingin ingatkan kepada kita bahawa setiap daripada diri kita ada keinginan, ada tujuan dalam hidup. Apapun angan-angan kita yang di luar kotak ini, yang kita setiap hari kita kejar tanpa henti, apapun yang berlaku silih berganti, kita akan terus bangun kerana apa? Kita ada angan-angan yang belum lagi tercapai. Hidup kita begitu. Kita akan kata all out untuk mengejar angan-angan kita di luar kotak ini. Tapi kita jangan lupa, dalam keadaan kita mengejar angan-angan yang berada di luar kotak tersebut, kita sebenarnya berada pada kotak ajal. Yang 24 jam mengitari kehidupan kita ini tanpa henti, bila-bila masa saja ianya akan terkena pada diri kita. Atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah salah untuk kita berangan-angan? Tak salah. Dia tak salah. Yang salahnya bila kita asyik berangan-angan tentang dunia hingga kita lupa tentang akhirat kita. Orang yang menjadikan angan-angannya ialah tentang dunia, dia akan siang, malam, pagi, petang fikir tentang dunianya sahaja sehingga dia lupa tentang ajal yang mengitari kehidupan dia. Dia tak ingat lagi dah tentang hukum hakam. Orang yang tak ingat mati ni biasanya dia tak kisah halal haram. Biasanya begitu. Tapi kalau kita ingat mati, kita akan ingat ni dosa, ni pahala, ni syurga, ni neraka. Kita akan ingat sedemikian. Orang yang tak ingat bahawa hidup dia ni dikelilingi dengan ajal, dia akan buat apa sahaja yang dia suka dalam hidup dia. Tanpa memikirkan tentang kematian yang bila-bila masa akan menerjah dalam kehidupan dia. Sebab itu, apa pun yang kita nak kejarkan tentang angan-angan ini, kejarkanlah ia demi akhirat kita. Kita nak ada apa-apa angan dalam hidup, tak kisah, boleh saja. Tapi kita mesti pastikan angan-angan itu adalah angan-angan yang berbaloi. Yang kita kejar 24 jam, yang kita usahakan setiap hari. Berbaloi maksud saya apa? Kerana ia ada kebaikan untuk akhirat kita. Investment bagi akhirat kita. Dan tak salah sebenarnya kita nak buat apa saja dalam hidup ini, tapi jangan tinggalkan akhirat. Sebab itu, kita tutup dengan satu hadis yang lain. Nabi SAW ingatkan kepada kita, dalam hidup ini, kalau kita ni tujuannya adalah akhirat. Man kanatil akhirah hammahu. Siapa yang mana akhirat adalah tujuan hidup dia, angan-angan dia adalah akhirat, tak ada yang lain. Dia ingat pada kematian, apa yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Nabi kata, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan hatinya penuh dengan kekayaan. Ini mereka yang berangan-angan tentang akhirat. Yang dia buat sesuatu demi akhirat dia. Jiwa dia akan penuh dengan kekayaan sehingga dia tak takut pada kemiskinan. Dia tak takut bagi dia nak kejar apa lagi dah. Kan saya dah cukup, begitu keadaan dia. Jiwa dia penuh dengan kekayaan. Kemudian Nabi kata apa? Wa jama'alahu syamlah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencantumkan setiap urusan kehidupan dia. Jangan lupa ya muslimah, kita ni dalam hidup siapa pun kita ada banyak problem. Kita ada banyak isu dalam hidup kita yang perlu kita settlekan. Tapi bagaimana kita nak selesaikan? Adakah dengan usaha semata-mata? Jangan lupa Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menghadirkan masalah dalam hidup kita. Maka kita perlu bertemu dengan dia, iaitu angkat tangan, minta kepada dia agar bantu kita untuk selesaikan urusan kita. Sebab itu kalau tujuan kita akhirat, apa yang kita inginkan itu berkaitan tentang akhirat, Nabi kata orang yang begini Allah akan cantumkan setiap urusan kehidupan dia. Allah Subhanahu Wa Taala automatik, Allah tengok ini manusia, hamba aku yang mana hidup dia untuk mengejar akhirat, tujuan hidup dia adalah kerana aku akan bantu dia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Tak perlu minta, Allah akan terus cantumkan semua urusan kita.
Dan Nabi sebutkan wa atatshu dunya wa hiya raghimah. Dunia yang kita kejar itu dia akan terus datang depan mata kita tanpa kita sangka. Ini orang yang mana tujuannya adalah akhirat. Namun sebaliknya kita lihat Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man kanatid dunya hammah, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup dia, langsung akhirat tak ada. Tujuan dia hidup dia ni dah dunia saja, itu saja tujuan hidup dia. Yang dia kejar 24 jam sampai dia lupa tentang kematian yang mengitari kehidupan dia itu tadi, dia buat apa saja yang dia suka. Nabi sebutkan Allah akan jadikan kefakiran di hadapan mata dia. Sebab tu dia sentiasa rasa susah, dia rasa kusut, dia rasa tak tenang, tak banyak lagi duit, macam mana nak survive, macam mana tu macam ni. Dia akan fikir begitu. 24 jam. Dia akan risau tentang rezeki dia. Sebab apa? Tujuan dia semata-mata dunia. Dan Nabi sebutkan, kalau tadi orang yang mana tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala cantumkan setiap urusan dia. Tapi kalau orang yang mana tujuannya adalah dunia semata-mata, Nabi sebutkan wa farraqallahu alaihi syamlah. Wa farraqa alaihi syamlah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memecah belahkan setiap urusan hidup dia. Makin susah, makin tak nampak jalan keluar, makin jadi keliru, makin kusut hidup dia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak bantu orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan kehidupan dia. Sebab itu kalau dia dapat apa-apa berkaitan dengan dunia ini, Nabi kata walam ya'tihi minad dunya illa ma quddiralah. Dia tidak akan dapat sesuatu pun daripada dunia melainkan apa yang telah ditakdirkan pada diri dia. Maknanya kalau dia usaha itu, itulah yang dia dapat. Walaupun dia usaha macam mana pun, itulah yang dia dapat. Berbeza dengan orang yang mana tadi tujuan hidupnya adalah akhirat. Dia usaha lebih. Allah bagi lebih daripada apa yang dia inginkan dalam kehidupan dia. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mana mereka bertakwa kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, tujuan hidupnya adalah akhirat. Bila kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita dengan jalan keluar. Makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebab itu penting kita menjadi insan yang mana mengubah tujuan hidup kita ialah untuk akhirat semata-mata. Apa pun yang kita buat, ingat Allah, ingat pada akhirat. Itulah yang akan menjadikan hati kita lebih tenang, hati kita lebih kaya dan hati kita akan sentiasa ingin pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita faham bahawa dunia ini hanya tempat yang sementara, persinggahan kita untuk menuju ke negeri yang abadi iaitu akhirat, dan kita tak mampu untuk melakukan semua itu melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta bantuan Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kau berikanlah bantuan kepada aku untuk sentiasa bersyukur kepadamu, untuk sentiasa berzikir kepadamu, dan supaya aku dapat beribadah kepadamu dengan baik. Wallahu a'lam bisawab. Itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan ketenangan hati, kelapangan masa yang begitu banyak untuk terus-terusan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.